Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syibiani binti Pilus Alis Izam bersama ahli kumpulan lain akan membentangkan tentang perbandingan di antara top-down model dan bottom-up model di dalam sebuah pembangunan. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang maksud top-down model of development. Pembuat keputusan dalam pendekatan top-down biasanya akan dibuat oleh kerajaan dan kumpulan-kumpulan luar yang terlibat. Keputusan yang dibuat adalah secara berpusat, pelaburan adalah berskala besar dan berat sebelah dalam industri bandar. Pendekatan pembangunan ini biasanya memerlukan modal yang tinggi dan selalunya sesebuah negara itu akan meminjam uang daripada organisasi besar seperti Bank Dunia atau meminjam dari syarikat di negara maju. Top-down model ini merupakan strategi yang digunakan untuk menumpukan pelaburan di bandar besar, dengan harapan bahwa kawasan luar bandar ataupun kawasan bandar yang lebih kecil akan mendapat manfaat melalui kesan penipuan. Top-down ini biasanya lebih cenderung dalam mengeksploitasi sumber-sumber negara membangun secara berterusan oleh penjajah dengan panduan bahwa mereka akan membantu untuk pembangunan. Dasar-dasar ini adalah direka oleh penjajah tanpa mengambil kira struktur sosio-budaya, alam sekitar, dan politik di tanah jajahan mereka. Selamat sejahtera, saya Stephanie Tisa George, BA 20110287 akan menerangkan mengenai maksud atau definisi bottom up. Pendekatan ini bermaksud ia lebih melibatkan komuniti di pelbagai peringkat. Pendekatan bottom up berfungsi dengan cara yang bertentangan dengan pendekatan atas ke bawah ataupun top down. Pendekatan ini penggabungan daripada bentuk asas sehingga menjadi model yang kompleks atau tahap tinggi. Penggunaan utama pendekatan ini adalah atas tujuan ujian, seperti model asas pertama diuji sebelum digabungkan ke yang lebih besar. Ujian ini dicapai dengan menggunakan fungsi daripada peringkat rendah. Contohnya, pendekatan ini dibuat berdasarkan keperluan, keinginan, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bawahan bersama-sama dengan pihak atasan bagi menetapkan idea atau pengambilan keputusan. Oke, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Seterusnya saya akan membentangkan aspek perbezaan di antara pendekatan bottom up dan juga pendekatan top down. Terdapat beberapa aspek yang dapat membezakan kedua-dua pendekatan ini, antaranya ialah aspek strategi pembangunan. Bagi pendekatan bottom up, strategi pembangunan bermula dari kawasan pusat bandar ke kawasan luar bandar, di mana kawasan luar bandar akan diberikan penumpuan yang lebih khasnya dari segi pembangunan komuniti. Manakala pendekatan top-down pula, strategi pembangunan akan bermula dari kawasan luar bandar ke kawasan pusat bandar, yang menyebabkan kawasan luar bandar terpinggir dari segi pembangunan. Selain itu, aspek motif atau tujuan pendekatan digunakan. Pendekatan bottom-up digunakan untuk mengelakkan kemiskinan yang melampau di satu-satu negara. Oleh hal yang demikian, pendekatan ini banyak digunakan di negara-negara yang sedang membangun agar dapat mengurangkan kadar kemiskinan rakyat mereka. Pendekatan top-down pula digunakan untuk menyelesaikan satu-satu masalah tertentu sahaja. Di samping itu, aspek penglibatan. Penglibatan komuniti tempatan dalam pendekatan bottom-up adalah lebih luas kerana komuniti tersebut perlu memilih dan merancang kehidupan mereka yang tersendiri, sama ada dari segi perusahaan yang ingin dijalankan seperti perikanan, pertanian maupun IKS, sosio-budaya dan sebagainya. Penglibatan komuniti dalam pendekatan top-down pula adalah lebih kecil kerana ia lebih didominasi oleh golongan elit, iaitu pihak kerajaan. Bagi mengekalkan kuasa dan kepentingan mereka yang tersendiri, golongan tersebut menghadkan penglibatan komuniti tempatan dalam proses pembangunan.
Di samping itu, aspek sifat. Pendekatan bottom up lebih bersifat responsif dan jangka pendek kerana ia melibatkan banyak industri kecil dan juga sektor yang tidak formal. Manakala pendekatan top down pula, ia lebih bersifat strategik dan jangka panjang kerana banyak melibatkan industri yang besar dan juga sektor yang formal. Bukan itu sahaja, pendekatan bottom up juga sering dikaitkan dengan mikroekonomi, manakala pendekatan top down pula dikaitkan dengan makroekonomi. Lain daripada itu, aspek sumber. Aspek sumber juga merupakan perbezaan yang ketara bagi kedua-dua pendekatan ini. Pendekatan bottom up terdiri daripada komuniti tempatan, pihak swasta dan juga pihak NGO seperti IKS, IRSDA dan sebagainya. Manakala pendekatan top down pula dia lebih terdiri daripada pihak kerajaan yang mempunyai jawatan-jawatan yang tertentu. Dan akhir sekali ialah aspek penggunaan teknologi. Pendekatan bottom up lebih banyak menggunakan teknologi kerana ia melibatkan banyak proses pembangunan komuniti, manakala pendekatan top down pula kurang menggunakan teknologi kerana proses pembangunan komuniti tidak giat dijalankan. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang berikutnya. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kelebihan dan kelemahan bottom up. Terdapat beberapa kelemahan yang dapat dikenal pasti dalam pendekatan ini. Antaranya ialah peranan kerajaan tidak begitu mempengaruhi kerana tugas atau tanggungjawab mereka tidak begitu besar. Selain itu, hubungan masyarakat dan pemerintah tidak harmoni. Hal ini disebabkan kerana perselisihan faham mengenai tugas masing-masing, iaitu tugas pemerintah dan masyarakat. Kelemahan yang terakhir adalah idea yang dicadangkan tidak begitu baik disebabkan perbezaan tahap pendidikan antara pemerintah dan masyarakat. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelebihan yang diperolehi daripada pendekatan bottom up ini. Antaranya ialah memberi peluang kepada masyarakat untuk menyuarakan idea mereka kepada pemerintah. Selain itu, ia juga dapat membantu dalam mencapai objektif atau tujuan yang sesuai dengan keinginan atau kehendak masyarakat. Seterusnya, pemerintah tidak perlu bekerja keras disebabkan adanya peranan atau tugas masyarakat yang lebih banyak. Dan kelebihan yang terakhir adalah pemikiran masyarakat lebih kreatif dalam mengeluarkan idea-idea bagi kegunaan sesuatu program. Itu sahaja dari saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan tentang kelebihan dan kelemahan top-down model. Bagi kelemahan top-down model, yang pertama ialah peranan pihak kerajaan lebih menonjol daripada penglibatan masyarakat. Yang kedua ialah masyarakat tidak mengetahui tujuan dan maklumat sesuatu program yang telah dianjurkan oleh pihak kerajaan. Yang ketiga ialah penglibatan masyarakat sangat kurang sehinggakan masyarakat tidak mengetahui proses awal dan akhir sesebuah program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Dan akhir sekali ialah masyarakat kurang kreatif kerana tidak dapat mengekspresikan idea mereka kerana mereka tidak terlibat secara langsung di dalam program tersebut. Namun begitu, top-down model juga membawa beberapa kebaikan kepada masyarakat. Yang pertama ialah masyarakat tidak perlu bekerja ataupun berfikir sendiri kerana telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Yang kedua ialah hasil yang diperoleh berada pada tahap optimum kerana pembiayaan telah ditanggung oleh kerajaan semasa program telah dianjurkan. Dan akhir sekali ialah mengoptimumkan prestasi kekitangan kerajaan dalam penganjuran sesuatu program. Akhir sekali, kesimpulan. Antara kesimpulan yang dapat diketengahkan ialah pendekatan top-down dan bottom-up merupakan strategi-strategi dalam pemprosesan maklumat dan penyusunan pengetahuan yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti pengurusan dan organisasi. Kesimpulan yang seterusnya pula ialah gabungan di antara top-down dan bottom-up dapat menjadi alat kepada perancangan bandar bagi memacu evolusi ruang bandar seperti membuat keputusan untuk mengenal pasti hipotesis pembangunan wilayah yang sesuai berdasarkan senarai ekonomi, alam sekitar dan masa kini serta masa hadapan evolusi sosial.
Kesimpulan yang seterusnya ialah pendekatan top-down dan bottom-up adalah suatu kaedah yang digunakan untuk menganalisis dan memilih security. Seterusnya, pendekatan top-down dan bottom-up adalah kaedah reka bentuk algoritma. Top-down dan bottom-up ini adalah suatu pendekatan yang melibatkan kepada matlamat, belanjawan dan juga ramalan. Kesimpulan yang terakhir ialah top-down dan bottom-up menggunakan semua jenis pendekatan kewangan seperti semakan dan juga imbangan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Berikut merupakan rujukan yang kami gunakan bagi mencari maklumat berkaitan bottom-up model dan top-down model. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.